Datuk Seri menjadi perhatian dan juga perbincangan rakyat Malaysia ketika ini. Masing-masing sedang menunggu apakah yang akan mereka nikmati nanti melalui apa yang disebut sebagai pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Tetapi dua istilah yang ataupun dua perkataan yang ingin saya dapatkan pandangan daripada Datuk. Pertama ialah istilah ataupun perkataan rangsangan itu sendiri, dan yang kedua ialah prihatin. Jadi dari segi teori ekonomi secara mudahlah tu untuk pengetahuan penonton kita. Apakah Datuk merasakan bahawa bagaimana pakej rangsangan ini sebenarnya akan meningkatkan ataupun mengaktifkan semula ekonomi negara yang mungkin terjejas ketika ini tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Syekawi jemput saya ke studio bernama TV dan alhamdulillah nampak sihat ya. Lama tak jumpa terakhir bulan 10 tahun lepas. Betul. Sudah 5-6 bulan lah. Ya. Tahun lepas saya berada di sini untuk membicarakan tentang belanjawan 2020. Ya. Masa tu belanjawan hebat juga lah. Betul. Dengan ramalan pertumbuhan yang agak tinggi 4.3 hingga 4.8% tahun 2020 ya. Ya. Tapi sekarang ni kita tahu bahawa kita menghadapi satu situasi yang amat mencabar. Ya. Dan pihak IMF sudah pun memberi pandangan bahawa mungkin kadar pertumbuhan tahun ini, pertumbuhan dunia mungkin sekitar 0%. Tidak ada pertumbuhan ataupun mungkin negatif. Jadi maknanya begitulah gawatnya keadaan dunia. Jadi Malaysia ni sebuah negara yang bergantung pada dunia. Kita ekspor ke luar negara, kita bergantung kepada pelancong datang daripada negara luar ke negara kita, pelajar antarabangsa, syarikat-syarikat antarabangsa, maka kita banyak bergantung pada dunia. Apabila dunia menghadapi banyak cabaran, maka tempias sampai kepada kita. Jadi kalau duduk lena, tak buat apa, duduk diam berbelut tubuh, maka merudumlah ekonomi negara kita. Jadi maksud rancangan itu ialah untuk membolehkan negara kita, ekonomi negara kita ni mengalami kalau boleh pertumbuhan lah. Kalau tak dapat pun kita nak pastikan bahawa tidak merudum. Kalau kita duduk diam peluk tubuh, maka teruk lah, teruk sangat. Pengangguran mungkin berjuta-juta, semua perniagaan tutup, hotel-hotel tutup, jadi nak makan susah. Ini kalau tidak dibuat sesuatu, maka rancangan itu bermaksud kita nak menyuntik kewangan dalam ekonomi Malaysia supaya kita boleh memulihkan ekonomi negara kita. Jadi itulah maksud rancangan. Jadi maknanya dengan keadaan ekonomi dunia yang cukup mencabar hari ini, jika tidak ada sesuatu dibuat, ekonomi negara kita akan merudum. Pertumbuhan sudah pasti akan menjadi negatif lah, bawah dari sifar. Jadi rangsang bermaksud kita nak supaya kita dapat pertahankan. Walaupun tidak semuanya sekali, sebahagian lah, dan kita harap sebahagian besar. Maknanya kalau umpamanya kalau kita berbelut tubuh, ekonomi negara kita umpamanya tolak 10, menguncup 10%, menguncup, biasa kita kata tumbuh kan, menguncup 10%. Tapi rangsangan bermakna menguncup 10%, sama ada nak jadi positif 1%, 2%. Ini itulah harapan kita, tapi tak semestinya berlaku begitu ya. Yang kedua prihatin. Prihatin ni oleh kerana kerajaan walaupun baru, Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, cuma awal bulan Mac, baru sangatlah, setahun jagung. Menteri-menteri pun baru angkat sumpah. Jadi prihatin ni walaupun ialah keadaan mencabar, dan kita baru saja menjawat jawatan, semua kita ni, walaupun setengahnya ada banyak pengalaman, Perdana Menteri lebih 40 tahun pengalaman sebagai ahli politik, ada, dan saya pun ada sedikit sebanyak pengalaman. Ada juga orang baru, orang baru juga. Jadi walaupun baru, kita amat prihatin. Kita kalau Kelantan, China, kalau Selangor mungkin peduli rakyat. Maknanya kita tahu, kita insaf dan sedar bahawa masalah yang dihadapi rakyat dan syarikat Malaysia adalah boleh katakan
amat mencabar, teruk lah kita kata kan. Jadi prihatin makna kita macam mana kita peduli dengan masalah rakyat, masalah syarikat-syarikat Malaysia. Itulah yang mendorong kita untuk mengambil tindakan yang agak radikal lah. Kenapa saya kata radikal? Kerana belanjawan kita ni yang kita bahaskan bulan 11-12 tahun lepas di Parlimen, belanjawan kita ni sahnya kira-kira 330 juta bilion, tambah 330 bilion. Itu apa tu saiz belanjawan lah, lebih pada 300 bilion. Yang ni saiznya 250 bilion, ya. Yalah betul, bukan semua daripada kerajaan, itu memang kita akui. Tetapi makna dari segi impaknya dengan suntikan daripada kerajaan, daripada KWSP, daripada Perkeso, daripada bank-bank, semuanya ini 250 bilion. Belanjawan kita tahun inilah kira-kira 330 bilion, ya. Lebih kurang, lebih 300 bilion. Jadi dia bawah sikit. Jadi maknanya boleh dikatakan bajet jugalah ni. Bajet jugalah. 3 suku bajet biasa, ya. Jadi menunjukkan keprihatinan kita. Maknanya kerajaan melalui dasar-dasarnya menyuntik, ya, dana yang cukup besar dalam ekonomi negara kita, kerana kita prihatin kepada rakyat, kita peduli rakyat. Nak dia perkataan digunakan nak melindungi rakyat Malaysia ni. Tak kiralah kalau dulu cuma kita B40, sekarang M40 pun, iaitu di antara RM4,001 sebulan, pendapatan isi rumah sehinggalah RM8,000 sebulan. Itulah maksud ransangan, apa dia ransangan dan apa dia kenapa dia panggil prihatin. Satu aspek yang juga mungkin kita boleh sembang-sembang di sini, apa ni, Datuk Seri, ada juga pandangan-pandangan yang dilontarkan di luar sana, terutamanya oleh pemimpin-pemimpin parti politik yang mengatakan bahawa bagaimana apa ni ialah perkara ini boleh dilakukan ataupun pakej ini boleh diluluskan ataupun boleh diteruskan tanpa dibincangkan di Parlimen terlebih dahulu. Komen Datuk Seri. Apabila kita menghadapi satu kecemasan lah, ya, kita kata kita aksiden lah tengah jalan, ya. Kita nazak, ya. Jadi kalau nak panggil keluarga terdekat, nak maklum mak ayah dulu, baru nak pergi hospital, maka mungkinlah, semuanya kehendak Allah. Mungkin sampai hospital dah tak ada nyawa dah, ya. Jadi itu sebabnya ada kecemasan, bawa hospital dulu, ya. Tak bagi tahu waris, tak bagi tahu mak bapak, suami isteri. Itu kecemasan lah. Jadi kita menghadapi kecemasan, ya. Gejala COVID-19 ini, COVID-19 ini satu gejala yang menular seluruh dunia. Hari ini kita tahu bahawa orang kata epicenter, ya. Mana dulu China dah reda dah, walaupun ada beberapa kes baru di Wuhan ni. Sekarang Itali dan Spanyol, Amerika Syarikat, semuanya sudah melebihi negara China dah. Ada segi kematian, ya, umpamanya. Jadi Parlimen kita pergi, tapi kita pergi selepas inilah, ya. Maknanya Parlimen pergi, ini perkara biasa, ya. Saya dah di Parlimen banyak tahun dah, sejak 91 lagi sebagai ahli Dewan Negara, ya. 95 bermula jadi ahli Parlimen, lama dah. Jadi setiap tahun ada tak kurang 2 dia panggil supplementary budget, peruntukan tambahan. Kita pergi Parlimen untuk memohon kelulusan Parlimen bagi merestui belanja yang sudah dibuat. Umpamanya tahun lepas, ya. Tahun 2019, kita ada 2, tak silap saya, belanjawan tambahan yang kita bentangkan di Parlimen setelah belanjaan dibuat 2018. Jadi dibentang ke tahun lepas. Ini amalan biasa. Kadang-kadang setengah-setengah di luar jangka, ya. Kadang-kadang kita tak tahu nak bagi bonus atau tidak ke tanah awam. Ya. Saya bagi contohlah tahun 2014, negara berhadapan banjir besar, ya. Kalau Kelantan panggil bah kuning lah, beberapa negeri lah terjejas khusus pantai timur, dan paling teruk Kelantan, ya. Saya berkebetulan ada barisan hadapan masa itu. Kita belanja tak kurang RM1 bilion, ya, untuk memulihkan prasarana, sekolah, dewan, jambatan, masjid, ya. Infrastruktur yang rusak, yang teruk sekali landasan kereta api. Jadi kita
anak-anak kita nak sekolah dah. Hospital nak kena dipulihkan. Jadi kena pergi parlimen dulu, barulah boleh nak pergi sekolah. Ini kita buat aniaya daripada rakyat. Jadi yang pertama saya nak tekankan bahawa ialah kita menghormati pandangan, tetapi ini bukan perkara luar biasa lah. Saya pun pernah menjadi Timbalan Menteri Kewangan, pernah menjadi Menteri Kewangan kedua. Jadi saya faham juga lah banyak hal ni. Jadi maknanya bukan makna ini adalah satu perkara yang dilarang oleh undang-undang, ya. Malah ini amalan setiap tahun. Malah ada dalam perlembagaan persekutuan pun menyebut isu ini tentang perkara 101 sebenarnya, Tok Sri. Saya kahwin lagi lebih arif daripada saya. Okey. 101 ya. Satu lagi isu yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk Sri lah. Kita lihat kepada topik yang kita bincangkan lah, iaitu pakej yang bersifat prihatin, inklusif dan komprehensif. Ini pun sesuatu yang bukan mudah untuk dicapai. Banyak inklusif, komprehensif. Target yang pantun. Target yang ingin dituju itu, yang ingin dicapai itu, sesuatu yang bukan mudah untuk dilakukan. Kita tahu golongan rakyat kita sendiri yang menunggu-nunggu dengan penuh harapan sebenarnya melalui apa yang akan mereka nikmati melalui pakej ini. Jadi janji kerajaan sendiri kepada rakyat Malaysia bahawa mereka tidak akan ditinggalkan seperti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang pertama saya nak kongsi sedikitlah proses sebelum diperkenalkan pakej prihatin ini, ya. Kerajaan-kerajaan baru, ya, diumumkan pertubuhan Majlis Tindakan Ekonomi pada 11 bulan Mac. Urusianya di tempat saya lah, di unit perancang ekonomi. Urusia bersama antara unit perancang ekonomi dan Kementerian Kewangan, ya. Saya bertanggungjawab kepada urusia tersebut. Jadi kita baru-baru 2-3 mesyuarat kabinet baru. Jadi maknanya kita kerja siang malam, khususnya Kementerian Kewangan lah. Jadi Kementerian Kewangan kerja siang malam. Baru kerajaan tubuhkan bukan senang. Senang untuk buat pakej. Jadi pada awalnya memanglah kita rasa memerlukan sedikit lagi masa. Tapi desakan kita nampak di luar, rakyat gelisah, terhimpit, ya. Dan mungkin setengah-setengah tu sudah mendapati agak sukar untuk mencari wang untuk membeli makanan umpamanya. Maka itu pada mulanya dalam kerajaan kita nak teliti lagi. Tapi oleh kerana Perdana Menteri begitu prihatin dengan masalah rakyat, maka dibuat keputusan untuk diawalkan pengumumannya, ya. Pengumumannya hari Jumaat, ya. Maka 2-3 hari itu tak tidurlah dengan kawan kita, Menteri Kewangan kita dan juga pegawai Kementerian Kewangan. Kita masuk Datuk Sri kita sendiri bantu di luar je lah. Kita sampingannya pelakon tambahan. Pelakon tambahan. Jadi yang pentingnya Menteri Kewangan ditugaskan Perdana Menteri juga, ya. Ada Perdana Menteri banyak jugalah, ya. Jadi maknanya itu jalan ceritanya. Kerajaan baru berdepan dengan dua masalah besar, COVID-19 dan masalah ekonomi yang nampak nak merudum. Maka tindakan yang pantas perlu dilakukan. Oleh itulah, ya, diambil putusan untuk membuat pengumuman pada hari Jumaat. 3-4 hari tak tidur malam lah, ya. Kita bincang sedikit dalam Majlis Tindakan Ekonomi, tetapi sebahagian besar kerja-kerjanya dibuat oleh Menteri Kewangan dan pegawai Kementerian Kewangan. Satu perkara sebelum Datuk Seri teruskanlah. Bila kita sebut sebagai tindakan pantas tu, Datuk Seri, target yang diletakkan untuk pelaksanaan pakej prihatin ini adalah pada 1 hari bulan April. Apakah Datuk Seri secara peribadi merasakan mungkin waktu itu ataupun masa yang ditarget itu mungkin terlalu hampir, mungkin akan memberi masalah juga kepada pelaksanaannya nanti? Yang pertama, kita sudah maklum bahawa beberapa buah negara telah mengumumkan pakej rancangan. Ya, negara China awal lagi, Amerika baru Amerika ni dia lebih kurang kita lah, kemudian sikit. Singapura 1 hari sebelum Malaysia. United Kingdom ada, Denmark ada, Canada ada. Jadi itu senario seluruh dunia. Seluruh dunia, Australia ada. Di banyak negara dunia mereka telah buat keputusan untuk mengadakan pakej rancangan lah. Dan kebanyakan mereka awal sedikit pada kita lah. Jadi kita tinggal ke belakang sikit lah, ya. Tapi dalam konteks kerajaan yang baru ditubuhkan, ya. Tapi oleh kerana pegawai kita ni cekap je lah, pegawai kerajaan kita ni, alhamdulillah, pegawai di Kementerian Kewangan dan Bank Negara dan juga unit perancang ekonomi malah
pegawai kita mencekap lah. Mana kita ada politik ya penting, kepimpinan politik Perdana Menteri, menteri-menteri, tapi oleh kerana pegawai ni dia dah biasa dah kerja siang malam ni. Jadi dengan kerjasama pegawai kerajaan dan bantuan rekan-rekan daripada swasta juga, maka kita ada package yang inklusif dan komprehensif. Jadi persoalannya, kita umum hari Jumaat mula nak buka pipe, kita kena permohonan ni buat 1 April hari Rabu. Jadi persoalan Syekawi tadi, masa suntuk ni adakah ini akan menimbulkan masalah pelaksanaan ya. Yang pertama, dia banyak perkara lah. Secara umumnya package ni melibatkan banyak pihak. Yang pertama, Kerajaan Persekutuan, ya. Yang kedua, EPF, KWSP. Yang tiga, Bank Negara dan bank-bank. Ini tiga pihak yang besar lah. Pihak kerajaan, umpamanya kalau kita lihat pada BSH, ini dah ada pengadaan data, ya. Tidak ada masalah, ya, kebanyakan masuk dalam akaun. Jadi BSH ada satu lagi bayaran bulan Julai. Jadi itu tak ada masalah lah. Dah bayar, disegerakan pembayaran, ya. Pembayaran tak salah saya 16 bulan dibayar RM200 kepada semua. Jumlahnya kira-kira RM760 juta lah pada hari tersebut, ya. Pada satu hari 16 bulan. Jadi maknanya pengalaman data dah ada, ya. Kalau BSH ini dah ada pengadaan data, di LHDN lah menguruskan semuanya ni, Kementerian Kewangan juga, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kepada bantuan sara hidup, BSH ataupun satu lagi ialah bantuan perhatian nasional BPN ini, umumnya tak banyak masalah untuk laksana, kerana khususnya BSH dah ada database di LHDN, ya. Dan BPN Prihatin pun, Prihatin ini adalah dua kategori, iaitu untuk 4,000 ke bawah dan 4,000 hingga 8,000, ya. Kalau 4,000 ke bawah dapat 1,600, kalau 4,000 dan 8,000 dapat 1,000 tak. Ya. Jadi ini juga kalau 4,000 ke bawah dah ada database ada. Pakai pengalaman data untuk BSH. Itu tak ada masalah. Semua nama-nama dah ada, ya. Yang keduanya, kalau M40 lah, 4,000, 8,000 ni, mungkin tak ada data BSH, tapi digunakan pengalaman data LHDN. Kerana mereka semua ni ada file di LHDN. Tapi tak mustahil tak tu, Datuk Seri, ya? Mungkin ada juga golongan-golongan yang tidak ada yang mungkin sebelum ni tak dapat BSH dan sebagainya, dan mereka juga Kementerian Kewangan hari ini telah mengeluarkan baru ni, mengeluarkan satu kenyataan segeralah hari ini, dan diberi penjelasan sini. Jadi bagi yang baru, yang pertama umpamanya BSH yang tercicir, boleh reapply, kita portal LHDN ataupun Kementerian Kewangan, umpamanya dia ada e-kemaskini, dia ada. Jadi bermula 1 hari bulan 4 ini untuk BPN lah, BPN dulu boleh mula untuk membuat pertanyaan lah, boleh lawat portal LHDN juga Kementerian Kewangan. Bagi mereka yang ada masalah, ya. Dan mungkin bagi mereka yang ada antara pendapatan 4,000 hingga 8,000 yang tidak ada sistem LHDN, boleh pohon lah, boleh pohon, ya. Maknanya kerajaan nak siapa yang layak hendaklah menerima bantuan yang telah pun diperuntukkan kepada mereka. Semuanya BPN 10 bilion. Bantuan prihatin ini adalah 10 bilion besar, ya. Jadi ada B40 yang miskin bawah 4,000, M40 bujang, kategori bujang ada, ya. Bujang pun sebahagian mungkin sudah ada pengalaman data, tapi tak ada, boleh pohon. Dan bagi sesiapa yang ada masalah, boleh rujuk kepada kenyataan media yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada petang ini, ya. Jadi ringkas ceritanya, sebahagian besar mungkin nama-nama penerima ini sudah pun ada di pengalaman data LHDN sebagai hasil, ya. Yang mana tak ada, ya, boleh lihat portal LHDN ataupun Kementerian Kewangan untuk daftar dan untuk buat permohonan, ya. Jadi kita tak mahu ada yang tertinggal, ya. Okey, satu lagi isu yang juga mungkin menarik Datuk Seri, ya. Satu lagi lupa tadi, yang tak ada bank account.
Yes. Tak ada bank account melalui cash, melalui Bank Sempadan Nasional. Jadi maknanya kalau setengah-setengah tak ada bank account, ada jugalah tak pernah ataupun ada account tapi kena reject umpamanya ada masalah account tersebut, maka bayaran akan dibuat melalui cash, wang tunai dengan Bank Sempadan Nasional. Kalau ikut kenyataan ini bagi penduduk pedalaman di Sabah Sarawak, bagi BPN ini bayaran bersekali dengan BSH. BSH ini bulan 7 Julai Jadi saya baca kenyataan lah. Jadi mungkin Kementerian Kewangan akan beri penjelasan. Ini pedalaman yang kena naik bot 5-6 jam pedalaman. Tapi Sabah Sarawak pun kebanyakan dah sudah ada pengangkutan yang baik, tapi masih ada lagi. Jadi mereka mungkin sedikit masalah, tapi kerajaan bagi jaminan melalui jabat-jabat kita di Sabah Sarawak, kita akan pastikan mereka yang layak akan menerima bayaran yang mereka berhak menerimanya. Itu hak mereka. Tak ada siapa yang boleh tikaikan. Okey, satu lagi isu yang dimainkan begitu meluas di luar sana ialah tentang bila mereka mengkaji tentang pakej prihatin ini, walaupun dia bersifat inklusif dan komprehensif, tapi ada juga Tok Sri pihak yang tidak berpuas hati. Mereka menganggap seolah-olah pakej kali ini tidak memberi perhatian yang serius kepada golongan mereka yang terlibat dalam SMEs ataupun golongan yang terlibat dengan SMEs ini, perniagaan kecil dan sederhana ini. Jadi mungkin Datuk Sri boleh beri komen tentang isu ini, Tok? Yang pertama, di akhir ucapan Yang Amat Perdana Menteri pada hari Jumaat lalu, beliau ada menyebut bahawa we're not perfect, mana kita tak sempurna. Maknanya apa-apa yang kerajaan laksanakan kadang-kadang adalah sikit sebanyak itu perkara biasalah. Tetapi dalam pada itu bagi kita kerajaan sudah buat terbaik seperti mana dinyatakan oleh Perdana Menteri. Kita sudah berikhtiar sebaik mungkin dengan usaha kita, dengan mendapat buah fikiran pelbagai pihak. Jadi usaha dah terbaik, dan memang kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Itu biasalah, mustahil sebuah kerajaan itu dapat memuaskan hati semua orang. Tapi kalau kita tengok pada komen-komen sosial media umpamanya yang saya bacalah, rakyat biasa ni lebih 90% selesa dan puas hati dengan bantuan kerajaan. Ini individu yang umpamanya yang pendapat rendah dan maknanya satu tahap sokongan yang amat tinggi, hampir satu patut ni. Ada orang kata 98%, 90%, tapi lebih daripada 90%. Jadi ini kajian rambang yang dibuat oleh beberapa pihak lah. PKS ini kalau kita baca laporan setelah pakej diumumkan, saya pun banyak berjumpa dengan mereka dan saya amat perhatian kepada masalah mereka. Dan kita ada satu dalam Majlis Tindakan Ekonomi satu kumpulan kerja mengenai PKS yang khusus untuk PKS. Kita ada 6-7 kumpulan kerja mengenai pelancongan, peruncitan, ada mengenai pengangguran, satu mengenai PKS. Dan saya dah berjumpa beberapa pihak tertentu, dan saya sedar bahawa setelah pakej diumumkan, ada beberapa kawan-kawan kita di kalangan PKS amat tidak puas hatilah. Umpamanya Presiden Persatuan SME mempunyai pendapat demikian. Pengusaha hotel kata tak cukup. Jadi kita buat satu ni sudah pasti kita berdasarkan kepada kemampuan kita, kemampuan kewangan kita. Tapi mengenai PKS ni, yang mereka maksudkan ialah mungkinlah mungkin bantuan tunai kepada pengusaha-pengusaha. Macam mana keluarga miskin ataupun M40 diberi bantuan tunai, BSH ataupun BPN prihatin ni. Jadi itulah pada tanggapan saya, maknanya dalam bentuk grant pemberian secara tunai, mungkin 50,000, 100,000 saya akan pastilah. Tapi apabila saya baca komen mereka, mungkin itulah pandangan mereka. Maknanya bila mereka bercakap bahawa kurang duit bantuan, itu salah satunya lah. Satu lagi, mereka berpendapat bahawa
suntikan kewangan apa semua ni tidak mencukupi untuk memulihkan perniagaan. Itu pandangan mereka. Tapi saya nak jelaskan di sini, yang pertamanya dari segi moratorium bayaran pinjaman 6 bulan, pokok dan juga bunga. Maknanya 6 bulan ni tak payah bayar lah. Tak payah bayar. Maka ini akan membaiki cash flow. Maknanya kalau dulu kena bayar 5,000 sebulan, pokok 1,000 sebulan, bunga. Yang ni kalau dalam contoh tersebut 6 bulan, 6,000 sebulan, 5.1 tak payah bayar. Yang mana dikecualikan bayaran. Begitu juga kalau dulu sebelum ini income tax, sekarang ini 3 bulan dikecualikan, bayaran ditangguhkan. Begitu juga HRDF, sumbangan untuk tabung bagi latihan ini kena bayar, sekarang majikan dikecualikan umpamanya bayaran selama 6 bulan. Jadi ini semua akan membaiki cash flow mereka. Apabila hutang tak perlu dibayar tempoh 6 bulan, maka kalau dulu setiap bulan pening kepala untuk bayar bank, maka 6 bulan ni memberi sedikit sebanyak. Satu lagi ialah beberapa tabung yang disediakan oleh bank-bank lah, bank negara. Umpamanya satu tabung dia panggil tabung untuk menstruktur pinjaman. Ini dulunya 2 bilion naik jadi 5, naik 3 bilion umpamanya. Satu lagi untuk menstruktur pelbagai sektor 1 bilion tambahan. Untuk mikro pula, mikro dulu 200 juta melalui BSN ditambah 500 juta. Jadi ini kemudahan-kemudahan lah, kemudahan-kemudahan. Tapi saya habiskan. Tetapi mereka menyatakan bahawa bisnes mereka ni turun. Jadi kalau bagi loan, kalau bagi loan dia nak buat apa? Siapa kalau saya pengusaha hotel lah. Saya ada hotel 3 bintang. Satu bilik saya PKS lah. Jadi kalau pelancong kosong, bagi duit pun nak buat apa? Jadi inilah pandangan mereka. Dan sebenarnya sebahagian pandangan mereka itu relevan. Dan itulah sebabnya pada pandangan saya kerajaan perlu terus mendengar kepada rintahan mereka, dan saya insya-Allah minggu depan akan berjumpa dengan kelompok untuk menghayatilah lebih mendalam masalah mereka, dan kita akan sampaikan perkara ini kepada Menteri Kewangan, kepada Perdana Menteri dan Bank Negara. Kita akan lihat bagaimana kita nak ubah suai, nak baiki lagi package yang ni. Jadi isu utamanya pelancong kosong. Pelancong luar negara kosong, kapal terbang tak ada, orang Cina tak mari, orang Singapura tak boleh mari. Jadi kalau hotel 100 bilik, sekarang ni mungkin 1 orang pun tak ada. Jadi itu masalah. Jadi dia orang kata bagilah berapa pun, oleh kerana perniagaan tidak ada maka tak membantu. Jadi mungkin mereka berpendapat bahawa elok kerajaan memberi geran ke, bantuan ke, untuk membolehkan mereka bertahan dalam keadaan. Jadi kalau begitu, bagi pihak kerajaan sudah pasti kosnya besar lagi lah. Sekarang ni 250 bilion. Jadi kalau kita nak, memanglah kita faham. Saya mengakui kita faham, dan saya banyak jumpa mereka, dan minggu depan akan jumpa lagi. Dan insya-Allah kerajaan akan menitilah. Umpamanya retail ni, yang jual runcit ni, kedai-kedai di kalau biasa mungkin Batu Road ke, Coket Road ke, itu untuk orang biasa. Kalau orang yang berada mungkin ke LCC ke, ataupun Alam Bandar ke, IOI Mall semuanya kan. Jadi saya bercakap dengan ramai orang yang terlibat dalam perniagaan retail ni. Oleh kerana pelancong tidak ada, maka tak ada berniaga. Oleh kerana kita pun tak boleh keluar, ada sekatan jalan raya, maka memang merudum jualannya. Itu keadaannya. Jadi pada pandangan mereka menghadapi masalah yang cukup serius. Oleh kerana permintaan, demand jatuh, menjunam. Itu masalah yang dihadapi hari ini. Mungkin syarikat besar dia mungkin ada simpanan, mungkin mereka bertahan, tapi syarikat kecil sederhana ni memanglah, dan kita telah berbincang banyak pihak lah, pihak berkenaan, dan kita akan terus membawa masalah mereka kepada perhatian Perdana Menteri dan kerajaan, dan khususnya Kementerian Kewangan. Alhamdulillah. Baik, kita akan berehat dulu buat seketika, Tok Sri, tetapi kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara khas Bernama TV ini, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara khas yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV ini. Kita masih lagi bercakap tentang pakej prihatin, inklusif dan komprehensif, dan kita masih lagi bersama dengan Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal ekonomi. Baik, tadi menarik penerangannya untuk jelaskan tentang kedudukan PKS, dan kita bersyukur kerana sekurang-kurangnya pihak kerajaan masih lagi akan memberikan perhatian kepada apa yang masalah yang mereka hadapi. Tetapi bila kita bercakap tentang isu ini pun satu persoalan yang dimainkan dengan begitu meluas sekali Datuk Seri ya. PKS itu okeylah satu golongan. Satu lagi golongan ialah peniaga kecil-kecil ni yang berniaga di tepi jalan, jual goreng pisang dan sebagainya, yang menghadapi masalah kerana mereka dah tak dapat berniaga dan sebagainya. Jadi macam mana nak membela nasib mereka ini? Saya nak mula dengan definisi ya. Kita ada beberapa peringkat PKS ni. Umumnya PKS ni jualan 50 juta setahun, bekerja 200 orang ya. Tapi ada satu kelompok yang Syekh Kawi sebut tadi, dia panggil micro enterprises ya, iaitu perniagaan mikro. Mikro ni bekerja kurang 5 orang ya, dan pendapatan atau perolehan ataupun jualannya kurang 300,000 setahun. Jadi Makcik Kiah ni yang pisang ni disebut Perdana Menteri termasuk dalam golongan ini. Jadi kita amat prihatinlah. Yang pertama, Makcik Kiah kalau ada hutang 6 bulan tak payah bayarlah, mana dapat meringankan beban dia. Yang kedua, kalau dia tinggal di rumah bandaraya umpamanya, dikecualikan tak payah bayar sewa 6 bulan. Jadi ringan beban lagi. Jadi dalam contoh tersebut, kalau suami Makcik Kiah ni seorang pesara kerajaan dapat RM500, dan kalau anak dia pelajar IPT dapat RM200. Itu keluarganya lah. Jadi bagi Makcik Kiah, dia dapat BPN lah. BPN 1,600 tambahan kepada apa jua bantuan sara hidup yang Makcik Kiah dapat sebelum ini. Itu tambahan. Tapi ada juga kemudahan perniagaan ya. Pinjaman daripada BSN ya. Boleh pinjam dengan kadar faedah yang rendah ya. 2%. Tapi isunya Syekh Kawi sebut tadi, oleh kerana ada PKP ya, PKP ataupun MCO ni tak boleh keluar ya. Memang tidak dibenarkan. Kalau keluar, kalau degil, ditangkap, masuk lokap. Jadi mana siapa nak beli goreng pisang? Oleh demikian tak ada Makcik Kiah ataupun mereka yang meniaga tepi jalan ke gerai-gerai ya, di pasar-pasar pun dah tak berniaga lagi lah. Yang berniaga sekarang ni yang jual ikan ke makanan ke supermarket yang jual makanan itu ada berniaga. Tapi kalau Makcik Kiah ni berniaga tepi jalan, maka kena tutup lah. Jadi masalahnya pendapatan kosong. Cuma bagi kerajaan, bantuan kita ialah kita meringankan beban Makcik Kiah ini dengan mengarahkan supaya bandaraya tidak mengutip sewa 6 bulan ya. Pinjaman tekun ke mara tak payah bayar untuk 6 bulan. Jadi kita meringankan, tak payah dia pening kepala lah. Jadi cara kerajaan bantu Makcik Kiah ini ialah dengan itulah 1,600 tadi. BPN tadi ya, BSH akan dapat satu lagi bulan Julai. Jadi BPN itu membantu Makcik Kiah. Kalau suami Makcik Kiah ni pesara kerajaan dapat 500, dan kalau anak Makcik Kiah ini belajar di IPT dapat 200. Tapi kalau anak Makcik Kiah ni bujang ya, dia mungkin dapat 800 ya. Jadi maknanya itu cara, maknanya kerajaan akan memberi wang tunai kepada Makcik Kiah dan keluarga. Dalam tempoh Makcik Kiah tak boleh jual goreng pisang tepi jalan ya. Jadi macam mana, banyak mana bagi pinjaman pun tak berguna kerana tak ada berniaga. Jadi kalau katakan PKP ni 1 bulan, maka sekurangnya kalau kita kata 2 bulan lah dengan sebelum dan selepas kan, sebelum ekonomi ni pulih umpamanya, kata 2 bulan. Jadi dengan dapat 1,600 itu, dengan tak payah bayar sewa, kita harap ya Makcik Kiah mampu untuk bertahan. Satu lagi, Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia ni tak kurang 400,000 yang dapat bantuan bulanan daripada kerajaan pusat. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka terlantar, mereka yang miskin, ibu tunggal yang miskin ya.
Jadi mana-mana rakyat Malaysia yang ada masalah lah, tidak ada pendapatan langsung umpamanya, boleh berjumpa dengan Jabatan Kewanjakan Masyarakat. Peruntukan disediakan oleh kerajaan untuk menangani kes-kes di mana individu, keluarga yang memang tidak ada kemampuan langsung untuk membeli makanan, sementara menunggu BPN biasa ni, bantuan prihatin dan sara hidup ni, maka rakyat Malaysia yang ada masalah untuk membeli barang-barang makanan, beras ke apa, boleh berjumpa dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berada di seluruh negara, dan kerajaan menyediakan peruntukan untuk membantu mereka. Jadi itulah kita kata prihatin, dua perkara yang Perdana Menteri sebut, tidak ada siapa pun akan terpinggir. Yang satunya ada food on the table, jadi makanan, siapa yang ada masalah untuk membeli barang-barang makanan, ialah kebanyakan mungkin okey kita rasa, ada anak ke boleh tolong, cikgu ke siapa ke, jadi siapa-siapa anak yang bekerja dengan kerajaan khususnya, anak mereka boleh membantu. Tapi ada setengah-setengah tu mungkin tidak ada langsung sumber pendapatan, maka kerajaan ada menyediakan peruntukan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu mereka ini. Okey, kalau kita mengikut apa yang disebut oleh JP Morgan yang menganjurkan bahawa kadar jangkitan COVID-19 di Malaysia ini dikatakan akan mencapai kepada satu tahap ataupun kemuncaknya pada bulan April, sehinggalah dikatakan mungkin akan melibatkan lebih kurang 6,300 kes, begitulah. Jadi bagi tindakan bagi Majlis Tindakan Ekonomi khasnya lah, apa yang dirancangkan sekiranya situasi seperti ini benar-benar berlaku, Tok Sri? Sekarang ni kita ucap tahniahlah kepada warga Kementerian Kesihatan, doktor, jururawat, semualah warga Kementerian Kesihatan, diketuai oleh ketua pengarahnya dan semua sekali, kita berbangga dengan mereka. Mereka ni hero lah dalam keadaan sekarang ni, mengorbankan masa dan tenaga betul-betul lumus untuk pastikan wabak ini dapat kita kawal. Hari ini malangnya kita cukup sedih, mungkin hari yang paling banyak lah kematian, 7 orang ni, sekarang 34 yang terkini ni. Jadi itulah ramalan JP Morgan bulan 4 ini. Kita kalau ikut ramalan pihak tertentu, kita fasa ketiga lah. Jadi JP Morgan kata kemuncak bulan April lah. Sekarang ni kita masih lagi dalam PKP fasa pertama 2 minggu, bermula 1 bulan fasa kedua, jadi kita kalau boleh kita berharap keadaan ini akan semakin reda. Maknanya kita berharap fasa kedua 2 minggu ni sampai ke situ lah, maknanya kita mendoakan semoga dapat kita kawal, itu harapan kita. Tapi soalan Syekawi tadi, apa kalau dia semakin teruk lagi lah, maknanya tindakan mungkin perlu diambil untuk mengkaji semula PKP ni. Jadi yang pertama kita doakan, kita solat hajat, sudah dititahkan oleh Sri Perdana Baginda Tuan Agong, mufti kita pun sudah solat hajat pun sekarang ni kena jarak 1 meter dipaparkan melalui TV. Jadi semuanya luar biasa. Biasa kita kalau semayang rapatkan saf, ini saf safnya 1 meter. Begitulah luar biasanya kita sekarang ni. Jadi kalau yang pertama kita doakan semoga kita tidak ditimpa malapetaka besar, dan kita mendoakan semoga kemuncak ini kita berharap sehari 2 lagi akan sampai puncak, lepas itu menurun. Tapi kalaulah sekiranya, soalannya kalau sekiranya keadaan ini semakin merebak, sudah pasti kerajaan terpaksa memikirkan keadaan-keadaan lain lah. Kerana kalau kita tengok, saya jumpa banyak ahli perniagaan, apabila berlaku MCO atau PKP fasa pertama, mereka menganggarkan bahawa itulah 2 minggu. Jadi mereka sudah rancang, lepas hari ke-15 tu boleh mula start berniaga. Jadi bila dibuat pengumuman 4-5 hari lepas bahawa perlu kita sambung, dan kita amat setuju, kerana kesihatan itu nombor 1, nyawa manusia, tindakan kajian adalah tepat, maka setengah perniagaan
perancangan mereka lagi sikit lah. Mereka rancang untuk 2 minggu. Macam Kiah mungkin dah bersiap sedia nak cari pisang untuk goreng pisang ni. Nak cari minyak masak apa semua. Jadi bila dia tambah 2 minggu lagi, sudah pasti ini akan menjadikan perancangan kita ni tersasar. Tersasar oleh itu ialah cari makan, ialah kesihatan nombor 1, nyawa. Tapi yang keduanya ialah perut nasi lah kan. Jadi ialah macam saya kata, yang pertama kita doakan semoga keadaan akan bertambah baik. Tapi sekiranya keadaan tidak bertambah baik, sudah pasti kita perlu untuk melihat pada strategi bagaimana boleh kita melindungi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Satu lagi sektor Datuk Seri yang juga mendapat liputan yang meluas ialah sektor pelancongan, dan ini termasuklah sektor penerbangan terutamanya yang merupakan industri yang paling terjejas setakat inilah. Kita lihat pergana MAS dan juga AirAsia misalnya mengalami kerugian yang begitu teruk sekali. Jadi apakah plan yang mungkin dirancang untuk menyelamatkan mereka? Apakah ada plan sebenarnya untuk cuba menyelamatkan? Yang pertamanya, ini merupakan fenomena global lah. Global fenomena ya. Syarikat-syarikat gasi Emirates dan juga Singapore Airlines ini anggap syarikat-syarikat yang antara syarikat penerbangan paling berjaya di dunia pun terjejas. Jadi syarikat emas kita sudah mengalami masalah sebelum ini pun. Jadi bila berlaku COVID ini, sudah pasti emas menghadapi cabaran lebih besar. Yang bekerja dengan emas itu masa sekitar 20,000 lah. Mungkin tak sampai, mungkin 15,000 dah katakan. Asia 10-11,000. Jadi ramai yang bekerja ni. Dua syarikat ini merupakan majikan yang besar dalam bidang penerbangan. Kita ada Malindo, ada kongsi dengan Lion Air, ini 3 syarikat penerbangan. Dan kalau tengok penerbangan pun tak banyak, pelancong tak ada, penerbangan keluar pun tak ada, maka sudah pasti ini menjejaskan. Yang penting ialah pekerjaan lah. Jadi kalau tengok kepada pakej Singapura dan yang mereka syarikat, ya, sebahagian yang agak besar pakej Singapura adalah untuk kerana SIA ni merupakan syarikat yang banyak membawa pelancong dan juga penting bagi Singapura sebagai sebuah ibu kota di rantau ini, ya. Amerika pun begitu juga, ya. Kita dalam pakej rangsangan tidak ada, itu sudah pasti memerlukan tindakan berasingan lah, cara untuk membantu MAS dan juga Asia. Jadi pelancongan ni satu sektor yang cukup penting, ya. Bila seorang pelancong dari China datang ke Malaysia, kalau dia naik Asia umpamanya, itulah permulaan kesan kepada Malaysia. Ada juru terbangnya, ada kabin krunya, mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi bagi setiap orang yang menaiki Asia daripada Beijing ke Malaysia ni, maka ini menjana peluang pekerjaan. Dan sampai-sampai dia cari teksi ke, cari bas ke, lepas tu pergi ke hotel, lepas tu pergi restoran, pergi Langkawi. Jadi rantaian. Jadi kalau mengikut anggaran Kementerian Pelancongan, yang bekerja dalam bidang pelancongan ini lebih 3 juta. Yang langsung dan tidak langsung lah, ya. Mana yang mengusahakan kedai makan, restoran, kedai cenderahati umpamanya, ya. Shopping, bas, driver bas, sudah pasti destinasi pelancongan Langkawi ke, Sipadan ke, Sabah, Sarawak ke, Kelantan ke, ya. Ini semua akan Melaka ke, terjejas, ya. Jadi ini mungkin sektor yang terkesan, yang paling teruk terkesan. Oleh pelancongan itu sektor yang menyumbang besar kepada ekonomi negara. Pendapatan kira-kira 100 bilion, ya, setahun lebih kurang daripada pelancongan dalam dan luar negara ini. Maka hotel-hotel dah tutup, ya. Betul. Yang saya ada jumpa beberapa pengusaha hotel, ya. Jadi dan masa untuk memulihkan sektor ini mungkin ialah kalau PKP ini berlarutan, sudah pasti akan terjejas. Jadi ini juga satu industri yang perlu kami di Majlis Tindakan Ekonomi perlu untuk kita libat uruslah. Lalu kita jumpa mereka dan cari kaedah bagaimana boleh kita tangani isu ini. Dengan harga minyak global yang itu satu lagi masalah. Semakin jadi kita ada COVID, kita ada harga minyak dan harga komoditi lain pun, ya. Getah, orang kampung pun, saya banyak kawasan jeli saya banyak yang
potong getah lah, mengusahakan ladang kecil ni. Dan harga minyak ni ya, kurang daripada 30 ringgit, $30 satu tong. Kita semua tahu bahawa anggaran kita, bajet semasa datang sini tahun lepas, cakap bajet, puratanya $62. Itu anggaran kita, jadi lari banyak. Betul. Jadi minyak ni daripada tahun 80-an lagi lah, kita telah mendapat pendapatan yang tinggi daripada minyak, khususnya daripada Petronas lah. Jadi bila harga minyak merudum, maka hasil kerajaan juga akan menguncup. Jadi kita perlu belanja lebih untuk membantu rakyat, peduli rakyat. Pada masa satu sudut lagi, kita punya pendapatan merosot dengan ketara, khususnya daripada minyak yang harganya turun dengan mendadak. Anticipation kebimbangan juga dikatakan bahawa akan berlaku kemelesetan ekonomi pada akhir tahun ini, Tok Sri, dan juga mungkin tahun depan. Jadi apakah kerajaan kita sebenarnya sudah bersiap sedia untuk menghadapi situasi ataupun cabaran ini? Ini keadaan luar biasa. Tak pernah lagi kita berhadapan dengan keadaan di mana kita terpaksa berkurung. Ada sekatan jalan raya, ya. Kalau 98, 99 kita menghadapi kemelesetan ekonomi, ya. Kadar pertumbuhan 98 minus 7.4%, ya. Merudum keadaan ekonomi. Masa itu tak ada berkurung, ya. Dan walaupun ramai juga yang kena berhenti kerja, tapi sekitar 1,000, ya, tak banyak sangatlah. Yang ni kalau kita baca anggaran oleh banyak pihak, ya, sektor hotel, sektor runcit banyak, ya. Jadi kita pun tak tahu berapa, tapi sudah pasti lebih daripada dulu. Jadi tahun ini pihak IMF sudah pun meramalkan keadaan akan mencabar. Dan kita, kalau ini berlaku, ia akan menjadi satu fenomenon yang akan dirasai oleh semua dunia lah, seluruh dunia. Dulu yang mengalami masalahnya beberapa buah negara saja, atau satu kawasan saja. Tapi kali ini saya pernah kata, kecuali kutub utara, kutub selatan, ya. Rusia ada, Afrika pun ada, ya. Di Latin Amerika ada, negara Arab, Iran, tengok bagaimana seriusnya keadaan di Iran, ya. Jadi pada masa ini menyeluruh, jadi seluruh dunia. Jadi mungkin pada saya lah, pemimpin-pemimpin ekonomi dunia mungkin perlu berbincang dalam satu forum untuk melihat kepada bagaimana kita boleh pulihkan keadaan. Kita tahu di Amerika Syarikat bila berlaku depression tahun 30-an, langkah-langkah diambil untuk menyuntik perbelanjaan kerajaan. Dan selepas Perang Dunia Kedua, ada Marshall Plan di Eropah, yang bagaimana negara Jerman dipulihkan semula. Jepun juga banyak, lepas Perang Dunia Kedua bila musnah Jepun, ada bantuan daripada Amerika Syarikat, negara barat. Itu merupakan usaha di peringkat global. Maka pandangan saya, oleh kerana masalah yang cukup besar, maka pemimpin ekonomi dunia dan pemimpin dunia mungkin perlu bersama untuk memikirkan cara terbaik. Dan kita dalam konteks ASEAN, kita mula ASEAN dulu. Jajaran kita 10 negara, Malaysia ahlinya, semuanya terkesan. Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia, ya. Vietnam, ya. Tidak ada negara. Myanmar kita tak pernah dengar lagi, tapi umumnya, jadi kita dalam ASEAN pun perlu merangka. Kita sudah ada perancangan untuk ASEAN untuk meningkatkan perdagangan, pelaburan. Terancaklah rancangan kita. Jadi perlu kita peringkat antarabangsa. Jadi tindakan kita yang pertama, peringkat dalam negara, kita perlu cari jalan bagaimana untuk menangani masalah ini. Kita mendoakan tidak berlakulah. Tapi kalau berlaku, sudah pasti kita perlu sekali lagi mencari jalan untuk menyelamatkan keadaan. Betul. Dan selain itu, di peringkat kawasan kita, region ASEAN ni, perlu kita berbincang, dan peringkat global juga, ya. Pemimpin dunia harus macam mana tindakan bersepadu dibuat selepas Perang Dunia Kedua, bila Jerman dan juga Jepun, ya, telah berjaya dibangunkan. Dan hari ini Jerman dan Jepun menjadi gergasi. Yalah, dulu pun Jepun hebat juga, ya. Tapi Jepun teruklah lepas perang tu, 10 tahun, 20 tahun. Tapi dalam 60-an, selepas 20 tahun, ekonomi Jepun membangun, dan Jerman
musnah Perang Dunia Kedua, tapi hari ini menjadi salah sebuah negara yang termaju di dunia. Okey, kita ada di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal lah tu. Seruan dan juga harapan Datuk Seri lah. Kita menghadapi satu dugaan yang cukup mencabar sebenarnya. COVID-19 adalah sesuatu yang tak dijangkakan, tetapi ianya telah tak pernah bersejarah negara. Tak pernah. Jadi kita lihat bagaimana rakyat Malaysia sendiri terpaksa menghadapi situasi ini, walaupun perintah kawalan pergerakan diperkenalkan, tetapi masih lagi ada rakyat Malaysia yang tidak mematuhinya dan sebagainya. Jadi nasihat dan juga pandangan Datuk Seri kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Yang pertama, kerajaan perlu terus berhubung dengan rakyat melalui media, TV, sosial media untuk memaklumkan rakyat tentang keadaan. Dan saya rasa rakyat faham oleh kerana melalui TV. Tapi kalau lama, sudah pasti mungkin keadaan lain diperlukan. Mungkin rakyat kurang faham, maka kita terus komunikasi ini penting. Apabila rakyat faham, maka mereka akan sabar dan akan bersama kerajaan. Yang keduanya, kita kena ketepikan segala perbezaan kita. Kritikan-kritikan yang benar, tak ada masalah. Tapi kritikan-kritikan yang boleh memanaskan keadaan kadang-kadang. Jadi kita tumpu, fokus itu penting. Fokus, kita ada masalah, kita fokus. Fokus makna tumpu kerajaan, swasta, kita bantu pembangkang kerajaan, semua sekali. Maknanya fokus ke situ. Satu tujuan saja, iaitu untuk menyelamatkan negara. Jadi kita berharaplah rakan-rakan kita semua ahli politik dan sektor awam, sektor swasta, dan saya bangga pegawai kerajaan bekerja begitu bersungguh, dan rakan-rakan swasta pun bersungguh memberi pandangan kepada kerajaan. Jadi marilah kita bekerja sebagai pasukan. Kalau kita bercakap tentang Malaysia Incorporated, kerjasama antara awam swasta, inilah masanya di mana kita perlu tenaga akademik, tokoh-tokoh korporat, pegawai kerajaan naklah bersama untuk memikirkan cara bagaimana boleh kita membangunkan negara kita. Kita dah mencapai banyak kejayaan. Kita bina Malaysia yang indah ini, dan kita bukan setakat nak pertahankan, kita nak jadi negara maju. Kita ada wawasan kemakmuran bersama tahun 2030 yang dilancarkan bulan Oktober lalu, dan kita nak menjadi negara yang berjaya. Maka itu kita harap kita akan dapat idea yang paling pernas, Malaysia ada ramai cerdik pandai. Yang orang cerdik pandai datang ke hadapan, tampil ke hadapan. Swasta, sektor korporat tampil ke hadapan untuk kita bagi idea pada kerajaan, dan dengan kita bersama memikirkan cara-cara menyelesaikan masalah, insya-Allah kita akan dapat satu strategi yang mantap. Jadi strategi ini yang pertama untuk memastikan kita dapat menstabilkan kan, nak stabil, lepas tu nak kukuh, lepas tu nak maju. 3 peringkat. Sekarang nak stabil, lepas tu nak kukuhkan lagi, lepas tu nak melonjak ke hadapan. Jadi ini semua memerlukan pemikiran di luar kotak kadang-kadang. Tapi kalau kita sebagai sebuah negara berpikiran positif dan konstruktif, insya-Allah kita akan berjaya membangun negara Malaysia yang lebih gemilang. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed. Cuma sebelum berpisah tu saya difahamkan ada elan khas diberikan kepada frontliners tu dan kami bernama juga dianggap sebagai frontliners sebenarnya. Jadi mungkin saya tahu ada 700 lebih sudah pun kemukakan permohonan bagi pihak warga kawan-kawan kita. Dan kita mendoakanlah semoga diberi pertimbangan oleh frontliners ramai. Yang pertama sudah pasti doktor dan jururawat dan warga Kementerian Kesihatan. Dan sekarang ni Pulih Raja Malaysia, tentera, JPAM, Rela, dan MA ini berhadapan tapi ramai lagi lah dan termasuklah bernama. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Doakanlah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Mustafa Mohamed, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian kami bersama kami di ruang bicara khas ini, dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan terus membangkitkan tentang isu ini, kerana ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada rakyat Malaysia dari masa ke semasa. Jadi terima kasih, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalam.